Dilahirkan di negeri Jelapang Padi pada tahun 1925, Dr. Mahathir telah melalui beberapa catatan sejarah dan kemerdekaan negara seperti serangan Jepun, Malayan Union dan tragedi rusuhan kaum 13 Mei. Pada tahun 1976, Dr. Mahathir telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya pada tahun 1981 setelah Tun Hussein Onn meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dr. Mahathir menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri keempat Malaysia. Datuk Seri Anwar merupakan anak kelahiran Pulau Pinang. Beliau merupakan pengasas dan Presiden kedua Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Perjuangan ABIM lebih kepada sesuatu berlandaskan Islam. Oleh itu, keputusan beliau menyertai UMNO mengejutkan ramai pihak. Ramai yang menyangka beliau akan menyertai Parti PAS, namun pada tahun ini, Datuk Seri Anwar mula menyertai parti pimpinan Mahathir iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO sejurus selepas Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri buat kali pertamanya. Di dalam pentadbiran kerajaan, Datuk Seri Anwar telah memegang beberapa portfolio kementerian seperti Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Pertanian. Permulaan krisis. Setelah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1993, ia menyaksikan Anwar Ibrahim dilihat dalam perancangan untuk menggantikan Dr. Mahathir. Kedua-dua individu ini telah memimpin negara dengan sangat baik pada masa tersebut dalam mengukuhkan pembangunan, ekonomi, perdagangan maupun perpaduan. Namun begitu, segala-galanya berubah pada tahun 1998 selepas berlaku perselisihan antara kedua-dua tokoh ini semasa krisis kewangan Asia. Datuk Seri Anwar yang merupakan Menteri Kewangan pada waktu itu mempunyai pandangan berbeza dengan Tun Dr. Mahathir dalam menangani krisis kewangan. Seterusnya, berlakulah pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Rentetan daripada itu, Datuk Seri Anwar yang masih mendapat sokongan sebahagian besar masyarakat pada masa itu telah menyebabkan berlakunya gerakan reformasi dan tertubuhnya Parti Keadilan Rakyat PKR. Menjelang pada tahun 1999, Datuk Seri Anwar dipenjarakan selepas disabit atas kesalahan rasuah dan liwat. Tetapi beberapa pihak beranggapan ini adalah tuduhan bermotifkan politik. Gerakan reformasi yang dimulakan Anwar sebelum dipenjara mendapat sokongan besar daripada rakyat berkembang luas selepas itu. Gerakan ini dilihat bertujuan untuk membebaskan Anwar Ibrahim daripada tuduhan tersebut. Pada tahun 2003, Dr. Mahathir telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Selepas sekitar 6 tahun di penjara, Anwar Ibrahim telah dibebaskan pada tahun 2004. Namun, sekali lagi, beliau menghadapi tuduhan liwat seterusnya yang disifatkan sebagai helah untuk menyingkirkannya daripada kedudukan sebagai Ketua Pembangkang ketika itu. Pada masa tersebut, Anwar Ibrahim dilihat sebagai pesaing hebat kepada anak didik Dr. Mahathir iaitu Datuk Seri Najib Razak. Pada tahun 2015, di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, Anwar dipenjarakan di atas tuduhan liwat untuk kali kedua. Antara tahun 2016 dan 2017, Dr. Mahathir mengumumkan keluar daripada UMNO selepas mendesak Datuk Seri Najib meletakkan jawatan berikutan skandal rasuah yang dihadapinya. Dr. Mahathir kemudian membentuk parti baru Bersatu sebelum menyertai Pakatan Harapan bersama-sama Anwar Ibrahim dalam menghadapi pilihan raya umum ke-14. Dr. Mahathir juga berjanji untuk mendapatkan pengampunan diraja untuk Anwar Ibrahim dan menyerahkan tampuk kepimpinan kepadanya sekiranya pakatan berkenaan berjaya menyingkirkan Najib dan menjatuhkan UMNO. Pada tahun 2018, Dr. Mahathir mengetuai Pakatan Pembangkang dan berjaya memenangi pilihan raya umum ke-14 mengakhiri rejim UMNO selama 60 tahun. Dalam tempoh seminggu, Anwar Ibrahim berjaya mendapatkan pengampunan diraja dan dibebaskan. Pada tahun 2019, Anwar Ibrahim sekali lagi menghadapi tuduhan berunsur seksual. Namun beliau menyifatkan dakwaan ini sebagai politik paling teruk. Kes berkenaan digugurkan kerana kekurangan bukti. Awal tahun ini menyaksikan senario berbeza di mana Dr. Mahathir dikatakan menerima tekanan daripada penyokong Anwar Ibrahim dalam menentukan tarikh penyerahan kuasa. Akhirnya, pada 24 Februari 2020, Dr. Mahathir telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan seterusnya mencetuskan krisis dan pergolakan parti politik Malaysia dalam memilih Perdana Menteri seterusnya.
Keadaan tidak menentu ini menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipilih majoriti ahli parlimen untuk menerajui kepimpinan Malaysia, sekaligus menggagalkan sekali lagi Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Kesimpulannya, kedua-dua tokoh politik ini telah memberi impak yang besar kepada negara dengan cara dan ideologi tersendiri. Tetapi Dr. Mahathir dilihat lebih menang dalam pertembungan ini dengan menjadi pemimpin nombor satu negara sebanyak 2 kali, manakala Datuk Seri Anwar masih lagi berjuang dalam perjuangannya. Daripada Sahabat,